Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat? Alhamdulillah. Baik. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? 96 Buka surat 60, Jawi 65, 96. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah yang ke-96 Al-Baqi, Al-Baqi, yang maha kekal. Adanya Allah itu berkekalan selama-lamanya. Nanti kita akan bincang panjanglah dalam bab sifat salbiyah, iaitu baqa ataupun qidam dan baqa. Sifat salbiyah nanti dia akan main. Lepas ni baru datang sifat 20. Jadi ringkasnya dalam Quran ada sebut tentang Allah Ta'ala kekal ni, wa yabqa kullu man 'alaiha fan, dan setiap benda yang berada di atas muka bumi ni semua binasa. Semua yang ada di atas muka bumi ni semua binasa, semua akan hancur. Kemudian kata Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala kekal. Kullu syai'in halik illa wajhah. Ayat lain sebut semua yang ada di dunia ni semua akan binasa kecuali zat Allah Azza wa Jal. Jadi dan ada 7 benda yang saya sebut kat tuan-tuan yang Allah kekalkan. Bukan benda tu kekal, tapi Allah kekalkan. Dia tak binasa sampai bila-bila dah. Benda tu dah ada dah, dan Allah kekalkan. Bukan sebab benda tu memang hebat, tak. Yang hebat ni semua kembali pada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara gaib bukan kerana Nabi tu tahu sendiri, kerana Allah yang memberitahu. Wahyu, Allah yang mengajar, Allah menyampaikan wahyu. Sama dengan Nabi Khadir, dia tahu benda-benda yang Nabi Musa tak tahu. Bukan pasal dia tahu, tapi kerana Allah Ta'ala yang mengajar dia. Jadi tuan-tuan, Al-Baqi ni ada benda yang Allah kekalkan. Ada 7 semua kan, yang mana dah ada sekarang, dan dia tak hancur dah sampai bila-bila. Siapa dia? Syurga dah ada. Neraka juga dah ada. Lagi Arash, makhluk Allah yang paling besar Arash. Kursi, wasi'an kursi samawati wal ard. Kursi dah ada dan kekal. Lagi apa? Lauh mahfuz. Lagi qalam, pen. Di atas langit tu, atas arah dia ada satu lauh mahfuz, satu apa? Lauh ni macam, kalau kita ni sebut macam apa? Papan, satu papan kenyataan. Itu bahasa kita lah. Tapi lauh itu satu makhluk yang hebat lah. Di situ tercatat segala takdir yang akan berlaku di dunia ni. Semua catat dah. Mahfuz tu maksudnya terpelihara, terjaga. Lauh mahfuz, dia berada di atas arash tu. Kemudian qalam ni yang tulis atas dia lah. Bahasa kita pen lah. Bahasa kita pen. Pen lah yang kita faham. Tapi bukanlah pen macam kita faham ni. Sebab pen tu dia hidup dan dia bergerak sendiri. Dan Allah perintahkan dia menulis segala takdir yang akan berlaku di atas muka dunia, daripada diciptakan langit bumi sampailah hari kiamat. Qalam. Dan yang terakhir sekali ruh. Ruh. Baik. Itu Al-Baqi. Seterusnya yang ke-97, Al-Warith,
yang maha pewaris. Ini Allah lah yang mewarisi. Ia sahaja yang mewarisi setelah binasa seluruh alam, kerana ia sahaja yang kekal abadi. Maknanya nanti hancur semua, Allah lah yang mewarisi segala-galanya. Baik, jadi dekat-dekat dengan makna itulah. Sebab saya pernah sebut kat tuan-tuan sebelum ni, nanti bila datang hari kiamat, tiupan sangkakala, mati semua. Hatta para malaikat juga semua mati. Termasuklah yang terakhir sekali adalah siapa? Malaikat Israel. Dia cabut nyawa. Dia pun tak tahu, rupanya ada lagi yang belum mati. Rupanya dia hidup lagi. Dan dia cabut nyawa dia, barulah dia tahu betapa sakitnya mati. Israel pun mati, tuan-tuan. Jadi bila dah semua dah tak ada, yang ada hanyalah Allah Azza wa Jal. Maka ketika itulah Allah berfirman, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini. Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, bagi siapalah kerajaan. Kerajaan ni kekuasaan lah. Orang yang jadi Perdana Menteri ke, orang yang jadi Menteri Besar ke, orang yang jadi Presiden ke, orang yang jadi Raja ke, itu kekuasaan. Jadi Allah Ta'ala tanya kekuasaan, kerajaan, pemerintahan ni milik siapa? Limanil mulkul yaum, hari ini. Siapa nak jawab? Mati habis lah, tuan-tuan. Tony Blair mati dah, tuan-tuan. George Bush mati dah, Vladimir Putin mati dah, Xi Jinping mati dah, semua mati dah, tuan-tuan. Tak ada siapa nak jawab, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala jawab, lillahil wahidil qahhar. Ingat, kekuasaan ini milik Allah, Tuhan yang esa lagi perkasa. Kita pun boleh tengok kat dunia, betul, tuan-tuan, bagaimana orang masa dia pegang pemerintahan hebat, betul tak? Hebat, pergi mana-mana polis escort. Kalau buat program dengan kita orang kerajaan, orang pun takut, betul. Kata orang kerajaan dengan menteri besar nak mai, macam saya nanti ada program di Ipoh, menteri besar. Akhir bila menteri besar dah bagi tahu mesyuarat protokol mesti lebih ketat, betul tak? Tak boleh kita takut silap protokol. Nama kena sebut, datuk ke apa benda kena sebut. Ni orang politik kena sebut. Bila libatkan menteri besar ke, menteri ke, oh ni orang besar-besar, protokol lebih straight. Baik. Jadi ada setengah tu pernah jadi pengarah pendidikan. Dia kalau buat satu program, silap sikitnya, yang silap tu nanti memang kena tukar kerja. Bukan tukar kerja, tukar tempat. Memang dia buat soalan, tukar, silap sikit dia, straight. Hatta kita tengok bila protokol melibatkan orang-orang besar, jaga-jaga, betul tak? Kena pula buat program Perdana Menteri nak mai dengan ada polisnya, betul tak? Polis mesti ada lah, UTK mesti dah ada dah. Dia kena ada berapa tempat parameter yang dia kena jaga. Kau ada sniper nak tembak ke, dia ada kawal semua dah tu. Baik, hebatlah, tuan-tuan. Bila jalan atas highway, kita tengok ke tepi, betul tak kan? Jangan tak ke tepi, kena jaga. Dulu saya kecil, mana saya tahu naik motor, pergi universiti naik motor, polis suruh ke tepi, saya jalan juga. Sekali dia jaga ke tepi. Mana kita tahu dia nak suruh laju ke nak suruh apa, kita tak tahu. Oh, rupanya suruh ke tepi, slow ke tepi. Baik, jadi tuan-tuan, nak ceritanya hebat lah, betul tak? Hebat lah. Oh, jalan dengan motor besarnya, eskortnya, senjatanya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok dia kalah pilihan raya, dia masuk penjara. Saya bukan nak kata kat siapa-siapa, tapi itu dunia. Daripada atas dia uzap ke bawah terus, rapat ke bumi, rapat terus. Kita yang tak pernah jadi Perdana Menteri, okey lagi boleh berjalan sana sini, pergi makan sana sini, boleh main Facebook, betul tak, tuan-tuan? Ada setengah kita tengok sebagai pemimpin dulu, macam Tsar Nicholas II kan di Rusia tu, hebat. Tapi bila jadi jadi revolusi Bolshevik, dia pun tak mau dia pun tak suka sistem beraja di Rusia yang dah ribu tahun ni. Dia pun tak suka, menyampah. Rakyat Rusia bangkit, jadi perang, mati 20 juta lebih mati perang. Dan dia pun berjaya jatuhkan kerajaan Rusia yang dah bertapak ratusan tahun. Tsar Nicholas yang hebat ni, dengan bini dengan anak dia habis mati semua. Mati dengan cara kejam pula tu. Tengok daripada atas habis. Kita tengok Perancis dulu ada gelatin yang binatang yang macam kapok potong kepala tu kan, gelatin pun. Yang hak buat benda tu, yang buat sistem tu lah, raja tu, siapa lawan dia memang kena gelatin lah. Dia macam ada kapok pisau besar kan, buah kepala situ turun putih.
Dia yang buat tu last sekali dia pun kena. Rakyat dia tangkap dia pun kena. Dia dengan bini dia kena. Itulah dunia kadang-kadang. Dia buat sama kita tengok orang yang buat Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ni kalau nak ikutkan lebih bagus daripada pemimpin Libya sekarang. Bila ni Libya pun tunggang langgang tuan-tuan. Saddam Hussein lebih baik daripada Iraq sekarang. Iraq sekarang pun tak stabil lagi tuan-tuan. Di duit dia pun jatuh tak naik-naik. Elok lagi Saddam. Baik, elok lagi Muammar. Naik jatuh Muammar lagi teruk jadinya. Jadi tuan-tuan, Muammar Gaddafi daripada hebatnya, dengan emasnya, dengan kekayaannya, sekali dia jatuh tuan-tuan, tengok depan mata dia keluarga dia kena bunuh. Betul tak? Dia lari menyorok dalam lubang kan. Orang tangkap, orang tikam dia dengan pisaunya, orang bunuh dia, mayat dia ditayangkan sampai busuk, baru dia tanam. Sekali jatuh rapat ke bumi tu. Nak ceritanya bila kita duduk di atas, siapa-siapalah beringat-ingatlah. Beringat-ingatlah. Ingat apa? Limanil mulkul yaum. Ingat tu. Bagi siapa kerajaan yang sebenar-benar ni, bagi siapa? Kekuasaan boleh urus orang, takbir muka bumi ni sebenarnya milik Allah. Yang pegang ni sementara saja. Sehari habislah. Baik. Jadi ingat al-waris, Allah lah yang mewarisi. Jadi semua yang habis, maka Allah lah mewariskan segala-galanya. Macam kita pun panggil ahli waris kan. Bila mati si mati, ada orang yang mewarisi harta si mati. Itu kita panggil ahli waris juga. Tapi waris yang sebenar-benarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-98, Ar-Rashid, yang maha penunjuk ataupun yang maha bijaksana. Penunjuk maksudnya yang memberi petunjuk, ataupun makna yang lain adalah yang maha bijaksana. Ia menunjuk kebenaran yang tepat kepada hambanya mengikut kebijaksanaannya. Makna dia apa yang berlaku di dunia ni semua dalam ruang lingkup kebijaksanaan Allah Azza wa Jal. Semua. Tak ada benda yang kita nampak di dunia ni yang kita tak faham makna dia, kecuali Allah mengetahui rahsia di sebaliknya. Ingat saya pernah sebut ke saya tak pernah sebut, saya tak ingat kisah yang Nabi Musa AS jadi nak tahu rahsia takdir Allah. Kata Allah, wahai Musa, kau takkan sabar. Kau takkan sabar. Macam Nabi Musa dengan Nabi Khadir, betul tak? Nabi Khadir mengata, kamu tak boleh ikut aku ni, kau takkan sabar. Innaka lan tastati ama'iya sabra. Tak boleh sabar dengan aku ni. Ikut jangan tanya, tak boleh sabar. Pasal apa? Sebab dia lain tuan-tuan. Dia tahu benda yang Nabi Musa tak tahu. Dia bagi lubang kapalnya, Nabi Musa tegur, nanti tenggelam lah orang. Hang bagi kapal tenggelam, nanti tenggelam. Dia kata jangan tanya. Dia bunuh budak. Nabi Musa ni Rasul. Kalau bunuh orang tua, boleh jadi dia perompak ke pembunuh. Ni budak kecil mana ada dosa. Pasal apa? Bunuh. Kemudian dia bagi apa? Tegakkan semula tembok dinding yang nak runtuh dalam kampung kedekut. Kampung tu semua kedekut. Tapi bila masuk ada satu rumah yang dinding dia nak terbalik. Nabi Khadir tegakkan balik dinding tu. Nabi Musa tegak, kan lebih baik ambil upah. Yalah, dia pun perlukan apa, tempat tinggal dan makan. Kenapa buat kerja tak ada upah? Kita dalam kesusahan ni. Kampung tu pula kedekut. Tak nak siapa menerima mereka sebagai tetamu. Rupanya dicerita satu-satu. Betul tak? Kapal tu ada orang nak rampas raja di belakang. Dia nampak kapal ni cantik, dia akan rampas. Ni kapal fakir miskin. Budak tu nanti dia besar, dia akan menyebabkan mak ayah dia menjadi kafir. Mak ayah dia dua Islam. Ini dia besar, nanti dia akan tarik mak ayah dia jadi kufur. Dia dakwah mak ayah dia jadi kufur. Kemudian aku bunuh supaya dapat ganti yang lebih baik. Kemudian apa? Yang dinding yang nak terbalik tu. Itu pasal apa? Itu rumah lelaki yang soleh, dia ada anak yatim, bawah dinding tu ada harta ayah dia. Takut nanti dinding tu jatuh tak sampai pada anak yatim tu. Nabi Khadir tak tahu. Sama Nabi Musa AS nak tahu rahsia takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian waktu Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tur Sina, maka Nabi Musa minta dia nak faham rahsia takdir Allah. Kerana banyak benda kita tak faham kat dunia ni. Pasal apa dia ni susah, dia ni baik. Pasal apa dia ni kaya, dia ni jahat. Kadang-kadang kita terfikir lagu tu kan. Dia ni punya baik pasal apa? Sakit. Yang ni jahat sungguh. Panjang umur, sehat pula tu. Kerana ada je benda yang kita tak faham tuan-tuan. Kita tak faham. Jadi ni Musa minta pada Allah nak faham tentang takdir Allah. Maka Allah Ta'ala kata, duduklah di tepi Bukit Tur Sina. Turun Bukit Tur Sina, ada satu mata air di situ.
Tunggu, jangan tengok saja. Jangan kata apa. Tiba-tiba datang seorang apa? Seorang buta kan. Datang seorang saudagar. Saudagar datang, minum air di situ. Kemudian saudagar tu pergi. Dan saudagar ni tertinggal uncang emas dia. Uncang yang ada emas dalam tu. Seorang saudagar ni lah. Kemudian datang seorang budak kecil. Budak kecil pergi main dekat situ. Pergi main ayak apa, nampak ada uncang emas. Budak tu pun ambil. Tak apa. Kemudian datang pula seorang buta. Seorang lelaki buta yang nak ambil semayang, nak solat. Jadi di situ dia nak ambil semayang, dia nak solat. Masa dia lepas ambil semayang, dan saudagar tu patah balik. Saudagar tadi tu patah balik. Dia tanya kat buta tu, dah ambil tak? Kau ada tinggal duit ni kat sini uncang. Dia kata tak ada. Nabi Musa masa ni boleh nak cakap, tapi Allah Ta'ala kata jangan cakap. Tengok saja. Benda yang kita kadang tak faham, apa benda yang rahsia di sebaliknya. Tengok saja. Jadilah perdebatan, pertengkaran, dan saudagar ni bunuh yang buta ni. Kalau bukan Nabi Musa nak cakap apa kan, budak tadi ambil, bukan buta ni yang ambil. Maka buta ni tak pasal-pasal mati. Terfikir Nabi Musa, siapa? Betul tak kan? Padahal si buta ni nak sembahyang. Dia nak ambil wudu. Nak cakap, Allah Ta'ala kata tengok saja. Sebab itu yang Nabi Musa nak faham takdir Allah ni. Tengok saja. Terfikir Nabi Musa, pasal apa si buta ni mati dibunuh dalam keadaan nak solat, padahal dia tak buat salah apa. Kemudian tuan-tuan, dalam kes ni lah kita tengok saudagar ni pun pergi. Dalam kes ni tuan-tuan, kita tengok si buta ni salah tuan-tuan? Tak salah. Saudagar ni salah tak? Salah, dibunuh. Betul tak kan? Salah lah, dibunuh. Siapa lagi salah? Budak tu dicuri. Betul tak? Budak dicuri. Dia ambil barang tu. Tapi rupa di rahsia di sebaliknya. Harta yang budak tu ambil, yang pertama kita tahulah, budak ni dia tak ada dosa. Betul tak? Budak dia tak ada dosa. Mak bapak tak tanggung dosa dia. Saya sebut kat tuan-tuan, mak bapak, suami tak tanggung dosa isteri. La tadhiru waziratun wizra ukhra. Quran sebut jelas lah, seseorang tidak menanggung dosa lain. Isteri kalau dia dedah aurat, suami tegur, dia dedah aurat juga, maka itu dosa dia. Yang suami jadi dosa ni kalau suami tak tegur. Betul tak? Suami tak tengok, isteri dedahkan aurat, biasalah tu. Dosa dayus, tak cium bau syurga. Isteri naik kereta dengan lelaki lain, tah pi mana malam-malam, dia marah, isteri tak dengar, dah marah dah tak dengar, dia lepas tanggungjawab dia. Tapi kalau dia kata tak apalah, aku pun kadang-kadang naik dengan bini orang juga. Lagu ni punya style dayus, takkan dapat bau syurga sekalipun kaki masjid. Dayus, itu panggil dayus lah. Dia tak heran pun, bini ke anak perempuan dia buat maksiat lantak pi biasalah tu. Ini dayus. Dia dah tegur, lepas tanggungjawab dia. Dia dah tegur, dah marah, lepas tanggungjawab dia. Baik, tak ada lah kot nanti ada isteri duk pergi mana-mana, duk mengumpat orang, fitnah orang, suami tanggung semua dosa dia. Mana jadi macam tu? Dosa-dosa masing-masing, tanggung dosa masing-masing. Cumanya bila suami tak tegur, suami bersalah kerana tak menegur isteri dia. Baik, jadi tuan-tuan, sama juga budak-budak yang belum balik, ayah tak tanggung dosa, mak ayah tak tanggung dosa. Dia buat ada apa-apa pun, selagi belum balik dia tak dosa. Yang salahnya kalau dia pergi mencuri kat kedai RM100, dia memang tak dosa. Sampai kat rumah kalau ayah marah, tegur, ayah wajib ganti balik, wajib wali ganti balik, selesai. Tapi kalau dia bawa balik duit, ambil mana duit ni, cari curi kat kedai, bagus. Yang tu memang salah, pasal dia tak didik. Haram dan berdosa besar. Boleh lah. Sebab dia tak salah, dia tak didik. Salah suami pada isteri, dia tak didik, dia tak tegur isteri dia. Itu dayus dia. Dia dah didik, dah tegur, dah suruh semayang, dah suruh apa semua dah. Semua tak lepas, dia dah lepas tanggungjawab dah. Salahnya suami bila dia tidak mendidik isterinya, dia tak tegur, itu salah dia. Baik, salahnya mak dan ayah bila dia tak tegur anak dia, itu salah dia, bukan tanggung dosa. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. La taziru waziratu wizra ukhra. Baik, jadi tuan-tuan, budak ni dia ambil duit tu. Budak tu dia ambil. Pasal apa dia ambil? Rupanya laki yang laki yang saudagar tu, bapak budak ni dia pernah bekerja. Bapak budak ni mati dah.
Budak tu anak yatim. Budak yang ambil tu anak yatim. Bapak dia mati dah. Dia ambil harta tu sebab ayah dia dulu masa hidup, ayah dia pernah bekerja dengan saudagar tu. Saudagar tu yang tertinggal guncang emas tu, duit tu. Ayah budak ni yang dah mati ni, dia pernah bekerja dengan saudagar tu. Dan ayah dia pernah tak bayar gaji dia sebanyak yang ada dalam uncang emas tu. Nampak? Sebanyak yang ada dalam uncang emas tu. Jadi dia dapat balik. Dan dia ambil dalam jalan tak salah. Pasal dia budak-budak. Dia tak jalan dia tak salah pun dia ambil. Budak-budak mana berdosa. Dia ambil balik pada dia. Hak ayah dia dulu yang hantar bayar. Tak apalah. Habis tu macam mana dengan si buta tu? Maksud macam mana si buta? Dia nak sembahyang, tiba-tiba kena bunuh. Si buta ni lah yang bunuh bapak budak tu. Sebelum dia buta, dia yang bunuh bapak budak tu. Nabi Musa tak tahu. Tak nampak. Oh gitu. Kadang-kadang ada benda yang berlaku, kita tak tahu pun rasa di sebalik dia. Tak tahu pun tuan-tuan. Tapi pendek kata tuan-tuan, orang yang ikhlas, dia duduk kat dunia ni beramal ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala takkan campak saja-saja dalam neraka. Orang yang last kali dia boleh silap ni, dalam dia ada problem tu. Boleh jadi ada hasad dengki, boleh jadi beramal ada riak, ada sum'ah, ada takbur. Itu yang kadang-kadang dah bagus, tapi nak mati dia kecoh pun, dia pergi ke jalan lain. Dalam Quran sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, berusaha ngaji, berusaha beramal, berusaha menuntut ilmu, berusaha buat baik, berusaha membetulkan diri, ikhlas dalam beramal, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuk jalan-jalan kami, jalan ke syurga tuan-tuan. Mustahil tuan-tuan, mustahil pada adat dan akal seorang hamba yang ikhlas, beramal ikhlas, bila berdoa ikhlas, menangis minta tolong pada Allah, betulkan diri dia, perbaiki akhlak dia kerana Allah, tiba-tiba saja Allah Ta'ala limpah neraka. Wa ma ana bizallamin lil abid, aku tak pernah zalim hamba aku. Yang jadi silap bila dalam hati tu ada masalah. Yang tu yang dia jadi kecoh lah tuan-tuan. Masa nak mati rupanya dia pergi ke jalan lain. Ada je masalah benda yang dia buat. Nah itu masalah tu. Tapi kalau orang yang okey, insya-Allah itulah Allah Ta'ala akan tunjuk ke jalan yang benar. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan, dalam hidup kita ni, benda yang kita kena betul-betul tulus dengan Allah. Kena betul-betul tulus dengan Allah. Tulus betul. Kalau minta ampun tu tulus betul lah. Tak ada lah kok kita ni saja minta ampun nak bagi rezeki lebih. Rezeki lebih tu tak apalah tuan-tuan. Tapi minta ampun dia mai kemudian benda tu. Tuan-tuan minta ampun rezeki lebih dia mai sekali. Macam tuan-tuan pergi kedai, saya sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan minta teh ais, dia takkan bagi teh ais, dia akan bagi apa? Dia bagi cawan, dia bagi straw, nampak mai semua. Agama macam tu. Dalam tuan-tuan beramal, semayang duha, janganlah niat tuan-tuan semayang duha bagi banyak sikit rezeki. Bukan tak dapat pahala, dapat pahala. Tak dapat pahala, tapi pahala tu kurang. Pahala betul ni semayang duha pasal apa? Aku ni hamba Allah, ada masa ini masa untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla. Itu niat dia. Habis tu murah rezeki. Murah rezeki tu demai sekali. Tak payah ada niat tu. Banyak istighfar kan. Nabi sebut dalam hadis, man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa yang banyak minta ampun pada Allah, ni saya nasihat diri saya dulu, kadang saya pun lupa tuan-tuan. Siapa yang minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan dalam setiap kesusahannya kegembiraan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, tiap kali kesempitan dalam hidup dia, makhraja, ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan bagi rezeki dengan dia dengan jalan dia tak sangka. Siapa yang banyak istighfar, itu kelebihan istighfar. Tapi bila tuan-tuan istighfar memang betul-betul kerana aku ni hamba Allah dan aku banyak dosa, minta ampun pada Allah, sungguh tulus murni minta ampun. Astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah, Al-Azim yang maha agung, Alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan engkau, Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, kerana aku kembali kepadamu ya Allah, sungguh-sungguh. Habis tu yang nak rezeki lah apa, itu nanti dia main sendirilah. Macam tuan-tuan pergi kedai kan, tuan-tuan tak nak galut minta nak teh ais, jangan lupa bawa straw kan. Kedai pun apalah, aku tahulah bawa straw. Tuan-tuan pergi minta nasi goreng kat kedai kan, nama apa? Nasi goreng. Tapi jangan lupa bawa 2 sudu kan. Aku tahulah, betul tak? Tapi kedai tahulah. Jangan lupa bawa pinggan kan, jangan bawa dengan tangan. Dah. Memanglah.
Dalam tuan-tuan beramal macam tu, apa-apa amalan tu, memang semua amalan ada kelebihan dia, tapi bila beramal, kelebihan tu dia main automatik. Niat kita semata-mata kerana Allah. Sebab tu dalam hidup ni dengan Allah biar tulus murni. Tak ada kita nak kecoh gini macam orang Yahudi kan. Ada kecoh macam ni, tak kena tu, tak kena. Ada aja alasan dia. Suruh sembelihkan lembu, macam-macam alasan. Biar kita buat apa-apa tulus murni kerana Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke 99 nak habis lah. As-sabur, yang maha sabar. Ia tidak terburu-buru bertindak balas ke atas hambanya yang menderhaka sebelum sampai masanya. Allah zat yang paling sabar, paling sabar. Nabi Muhammad SAW sabar, Allah lebih sabar. Para Rasul sabar, Allah lebih sabar. Nabi SAW pernah cerita, ada Nabi kan, sebagai Nabi ni bila dia berdakwah, kaum dia pukul dia, belasah dia, berdarah di muka ni. Darah sebab kena belasah. Dakwah orang ni nak buat apa? Dakwah ni nak tarik orang ke jalan Allah, selamat pada neraka, masuk syurga. Dakwah ni untuk kita harap kebaikan bagi dia. Bila dakwah nak kita harap kebaikan bagi dia, berdakwah ni para Nabi ni, tiba-tiba kena pukul, cah, darah muka. Kalau kita ni marah lah tuan-tuan, nanti adaan marah pun nak kebaikan untuk hang tak mau, orang tak piyah. Kadang-kadang kita fikir lagu tu, Nabi ni manusia terbaik lah, para Rasul ni. Bila kena pukul ni, berdarah, muka penuh darah ni, usap darah di muka, apa Nabi tu sebut? Ya Allah, hancurkanlah mereka. Ya Allah, masukkanlah dalam neraka, bukan? Apa Nabi tu sebut? Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Padahal baru kena pukul, darah muka. Tapi kata apa? Ya Allah, ampunlah kaum aku, mereka ni tak tahu. Tinggi makam Nabi tu, sabar tu tinggi. Nabi SAW saat yang paling suka kita cerita waktu perang, ada waktu apa? Waktu Nabi SAW berdakwah di Taif kan, 10 hari, siapa pun tak terima, siapa pun tak beriman, mereka rasa menyampah dengan Nabi SAW, mereka naik meluat. Padahal Nabi pergi jalan kaki tu 90 km jalan kaki daripada Mekah ke Taif, jalan kaki, duk berdakwah ke orang, dakwah semua. Orang ada dakwah, siapa pun tak beriman. Daripada Taif jalan kaki 90 km padang pasir, kan ada R&R apa, dakwah semua tak beriman. Dah sampai di Taif, seorang pun tak beriman, sampai dia menyampah dengan Nabi SAW. Pasal Nabi ni bukan orang Taif, Nabi ni orang luar, betul tak? Daripada Mekah mai sini bawa ajaran yang bukan-bukan bagi mereka lah. Ni ajaran bukan-bukan, kita ajaran sembah berhala. Jadi dia nak menyampah, maka dia buat dua barisan, kemudian dia buat apa? Dia kutuk macam-macam, gila, bodoh, macam-macam. Lepas tu sambil lempak batu, buat dua barisan sejauh 3 km jauh tu. 3 km jauh tu, bayangkan, bukan dekat ni, 3 km. Macam-macam kata macam-macam, lempak batu, sambil kata lempak batu. Jadi kita anggap, kalaulah berlaku macam tu, kita tengok kira di mata kita hina lah. Kalau orang yang kena lagu tu kan, mai kat tuan-tuan punya Taman Merdeka ni, orang kampung hambat dengan batu tuan-tuan, jauh pula tu, kita tengok kesian dia. Kita nampak dalam sudut pandang kita hina lah orang tu. Itu yang Nabi SAW kena lempak batu. Sampai Zaid bin Harithah yang teruk pasal duk tolong tahan supaya batu tu tak kena pada Nabi SAW. Tapi terkena juga, Zaid kena kat kepala, berdarah habis. Nabi dan duk baling-baling tu, satu batu kena dekat buku lali Nabi SAW, urat, kena kat urat kaki, maka darah keluar banyak. Maka Nabi SAW berjalan dalam keadaan kasut Nabi bertakung dengan darah. Oh, sedih lah tuan-tuan. Tak apa, pendek ringkas cerita ni tuan-tuan. Bila Nabi sampai di Qarnul Manazil, di Nakhlah, datang malaikat Jibril dengan malaikat gunung. Maka malaikat Jibril alaihissalam kata pada malaikat gunung ni, kata kat Nabi SAW, wahai Muhammad, ini ada 2 malaikat gunung, kau boleh arahkan apa saja mereka akan buat. Tapi malaikat gunung ni, malaikat yang jaga gunung mana? Di Mekah tu, Akhshabain. Kenapa bukan Taif? Sebab yang hak jahat sebenarnya Mekah tu. Punca Nabi meninggalkan Mekah berdakwah di luar kerana kejahatan Abu Jahal.
Kerana kejahatan Abu Lahab, kerana kejahatan penduduk Mekah itulah Nabi terpaksa keluar berdakwah, sehingga Nabi dihalau dengan batu. Maka malaikat penjaga gunung ni kata kat Nabi SAW, bagi arahan saja, kami boleh ranapkan. Kan di Mekah tu pasal dia ada gunung banyak, bukit-bukit tu kan, malaikat tu boleh buat macam tu ya. Sepantas kilat mati semua yang berada di Mekah. Kalau kita tuan-tuan, syok tak? Elok sangat lah kot. Kalau kita tuan-tuan, iPhone dia teruk semua. Boleh jadilah marah. Tapi Nabi SAW bahkan kuharap daripada tulang sulbi mereka lahir orang yang menyembah Allah. Sungguh lah ni di Arab, di Mekah tu 24 jam orang duk ibadah. Berkat sabarnya Nabi SAW. Sabar sungguh. Allah lagi sabar, paling sabar. Kita ni orang kata kita sikit pun kita susah tidur malam lah. Betul tak? Saya sebut diri saya dululah. Kalau lah orang bagi tahu kita kalau lah sampai kat telinga kita, hantar tak ni jiran hang kata hang ni duk mengorak janda belakang rumah hang. Terasa tuan-tuan, asal nak pergi katok wala dia. Nak rasa leceh. Tak pun kok lah ada orang kata hang ni pangai, kok ada orang kata lah beritahu, hantar tak tu jemaah masjid tu bagi tahu, jemaah masjid kata hang ni pangai macam buruk mak ye. Oh macam dah. Ya, saya nak pergi tembak lah kot. Tak boleh tidur malam tuan-tuan, 3 bulan tak boleh tidur. Oi, depa kata aku macam buruk mak ye. Nak ceritanya kita dengar sakit hati Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, laisa ahadun asbara min aza sami'ahu min Allah. Tidak ada orang yang lebih sabar mendengar perkataan yang menyakitkan hati. Tak ada orang yang lebih sabar mendengar perkataan yang menyakitkan dia. Kita dengar orang kata kita, orang fitnah kita, memang kadang-kadang perkataan itu makan masa kan. Dia nak sembuh, luka ni kena sembuh, betul tak? Perkataan ni kadang lama dalam, makan dalam lah. Kadang bertahun teringat dia ni kata. Kata tu memang dalam. Kata lebih tajam daripada mata pedang. Kata, sebab tu dalam Quran sebut, qul li ibadiyalladzi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzaghu bainahum. Ingat ayat ni. Nabi Allah Taala sebut, dan katakanlah kepada hamba-hamba aku yang beriman dan beramal soleh ni lah, yaqulu allati hiya ahsan. Bila bercakap, yaqul ini bercakap lah. Bila bercakap, cakap benda yang elok. Hiya ahsan, cakap benda yang elok, yang orang dengar tak sakit hati. Aqul lati hiya ahsan, cakap benda-benda orang dengar tak sakit hati. Pasal apa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Pasal syaitan akan menyebabkan mereka bermusuh, bergaduh. Betul tak? Jaga lidah. Bila kita ungkap perkataan yang menyakitkan hati orang, berat, syaitan akan hasut. Betul tak? Hang tengok dia kata kat hang tu. Hang tengok apa dia kata kat hang tu. Mula nak jadi perang dunia. Tu sebut, ingat ayat bila kita nak bercakap apa tuan-tuan dengan adik-beradik dengan siapa-siapa tuan-tuan, ingat. Qul li ibadillati yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah pada hamba-Ku yang betul-betul bagus ni, beriman, beramal soleh, cakap ni banyak benda yang elok. Ahsan. Sebab tu perkataan yang tak elok itu peluang bagi syaitan untuk menimbulkan permusuhan, pergaduhan. Baik tuan-tuan. Jadi dalam hadis Nabi tu, Nabi SAW sebut tidak ada orang yang lebih sabar daripada Allah. Tidak ada orang yang lebih sabar mendengar perkara yang menyakitkan hati dia. Minallah, daripada Allah. Allah adalah yang paling sabar kali. Tak ada orang yang lebih sabar daripada Allah bila dia mendengar sesuatu yang menyakitkan dia. Allah Ta'ala ni, orang menyakiti Allah ni bukan bagi sakit ke apa. Dengan apa perkataan sebut Allah ada anak, Allah Ta'ala tidak menghidupkan, Allah Ta'ala ni tak ada, itu perkataan yang menyakitkan Allah, perkataan yang mendatangkan murka Allah. Baik, tapi tidak ada orang yang boleh memberi mudarat pada Allah, menyakiti Allah begitu. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasuluhu, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, begini cara dia. Kata Nabi SAW, tidak apa, orang yang paling sabar mendengar perkataan yang menyakit ni Allah, tidak ada orang yang lebih sabar. Kemudian kata Nabi SAW, yadda'u lahu walad, mereka mendakwa bahawa Allah ada anak.
Ini pendustaan yang besar. Tuhan ada anak. Tidak layak Tuhan itu disifati ada anak. Tak layak, tuan-tuan. Kalau kita marah, orang kata kita macam buruk mak ayah, tuan-tuan, kita dengan buruk mak ayah itu makhluk? Tidak, sama-sama makhluk. Kalau kita marah, ada orang kata kita ni mengorak janda belakang rumah, biasalah. Tidak, manusia memang minat ke janda. Bukanlah semua, tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan ingat, budak janda pula. Yang dah menikah lah. Biasalah manusia. Tapi bila kita kata Allah Tuhan ni ada anak, berat ni. Allah Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan orang yang kata tu. Orang yang kata tu Allah yang jadikan dia. Allah yang bagi rezeki pada dia, Allah yang bagi kehidupan pada dia. Orang yang bukan Islam ke, orang Islam ke, orang Kristian ke, orang Hindu ke, yang bagi rezeki hakikatnya Allah. Yang bagi di kehidupan adalah Allah. Yang bagi di kuasa adalah Allah. Yang bagi segala-galanya Allah. Tiba-tiba dia kata Allah ada anak. Macam dia, martabat Tuhan jadi martabat makhluk. Paling berat. Kemudian kata Nabi SAW, summa yu'afihim, tapi Allah maafkan. Maafkan ni lagu mana? Allah Ta'ala tak turun bala tu. Tidak. Sebab tu banyak orang yang sembah, yang bukan selain pada Allah. Sembah ni lah, sembah tu lah. Tak ada Allah Ta'ala turunkan bala tsunami, kerana Allah maafkan. Akhirat nanti baru Allah Ta'ala balas. Lagi di mana di dunia Allah Ta'ala maafkan. Dan Allah Ta'ala wa yarzuquhum, Allah Ta'ala masih bagi rezeki. Orang bukan Islam banyak kita, tuan, yang lebih kaya daripada kita. Allah bagi rezeki. Walaupun mereka mendakwa bagai-bagai pada Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan. Kemudian itulah 99 nama Allah Asmaul Husna yang perlu kita memahami dan dapat mendekatkan kita untuk mengenalkan Allah. Di samping menimbulkan perasaan khusyuk bila kita berdoa dengannya, dan doa kita akan dimakbulkan serta dijanjikan dengan balasan syurga. Di antara doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku pohonkan kepada Engkau bahwasanya aku mengaku dan menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Engkau yang tunggal, lagi tempat yang dipohon segala hajat. Ia tidak beranak pinak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu yang sebanding dengannya. Ini doa menyebut nama Allah, dan Allah Ta'ala suka. Ini cara berdoa. Nah, ada sahabat Nabi yang berdoa lagu ni, Nabi kata Allah Ta'ala kabulkan doa kamu. Jadi doa dengan menyebut nama Allah. Kan dalam Quran sebut walillahil asmaul husna, Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, dan serulah Allah dengan nama-nama tu. Boleh lah seru Allah dengan nama tu. Kalau tuan-tuan nak minta rezeki, tuan-tuan seru apa? Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Wahai Tuhan yang bagi rezeki, wahai Tuhan yang bagi rezeki. Seru 1000 kali ke, 2000 kali ke, moga Allah murahkan rezeki. Kalau nak minta ampun, Ya Ghafar, Ighfirli, Ya Ghafar, Ighfirli. Istighfar pun boleh, sebut yang ni pun boleh, banyak boleh. Ya Ghafar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, Ighfirli, ampunlah dosaku. Itu yang senang. Ya Ghafar, Ighfirli, Ya Ghafar, Ighfirli. Ringkas tapi padat. Tuan-tuan panggil Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah dosaku. Nah, Ya Ghafar, Ighfirli. Baik, kalau nak petunjuk, Ya Hadi, itu tak? Ya Hadi, wahai Tuhan yang bagi petunjuk. Macam kita baca dalam khutbah kan, Ya Hadi, kan, berilah petunjuk pada raja kami Sultan Nazrin dan sebagainya. Kita sebut Ya Hadi. Boleh lah. Begitulah. Nak minta kaya, Ya Ghani. Baik, Tawwab, minta ampun. Kalau kita minta Allah mengalahkan musuh, Ya Muntaqim, tidak? Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Itu nama-nama Allah membalas, mengalahkan musuh-musuh Islam. Ya Muntaqim, yang bertindak ke atas orang yang menentang Islam, menzalimi umat Islam. Al-Muntaqim. Al-Jabbar, yang perkasa. Perkasa di sini apa? Kalau ada orang yang menzalimi orang yang lain, orang yang menentang Islam, maka Allah kalahkan dia. Jabbar, Allah perkasa di atas dia. Baik, tuan-tuan, habis. Akan datang kita akan masuk pembicaraan sifat-sifat Allah. Jadi cukup sekadar itu. Saya minta maaf, tuan-tuan, kalau ada kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al